Okey, kita masuk menganalisis soalan struktur tajuk elektrik Okey. Soalan ni dia analisis ni lebih kurang dalam 15 markah sebenarnya Mungkin soalan struktur dalam 10 markah, esei dalam 5 markah. Okey, tengok je dulu Okay, tak sini dulu. Okey, tengok soalan dia. Okey. Nak tengok kat soalan ni kak. Benar bincang, cikgu bincang kan. Okey, tengok soalan ni. Dia kata dengan menggunakan rajah nombor 1 nombor 2 bandingkan beza keupayaan berdasarkan CP dan Q. Yang mudah lah. Kenapa mudah? Sebab kamu cuma tengok nilai yang ada dekat kedua nombor lah. Ini berapa nilai ni? Nampak tak? Tak berapa nampak sangat. Memang dia kecil sikit 2 kilowatt. Nampak? Jadi untuk dia lah 2 kilowatt. Ini 2 kilowatt. Ini nampak tak? Ya, bagus. 3 kilowatt. Kilowatt. Ada kan? Okey, pertama dia kata beza keupayaan berantara CP dengan Q sebenarnya itu merujuk pada nilai VLT ataupun voltan lampau tinggi. VLT ataupun EHT. Kenapa kita perlukan VLT sebenarnya? Voltan lampau tinggi. Kenapa kita perlu voltan lampau tinggi? Untuk apa dia? Meningkatkan. Okey, meningkatkan apa? Meningkatkan yang merendahkan beza keupayaan. Bukan lah. VLT kenapa kita guna lampau tinggi? Lampau tinggi tu. Ada perkataan lampau tinggi tu maksudnya. Kenapa ada lampau tinggi? Kita nak menghasilkan meningkatkan kekuatan medan elektrik. Ada kekuatan medan. Jadi kawasan yang cikgu masukkan di sini, ni kawasan ni, di bawah tarikan daya elektrik, betul tak? Ni panggil apa? Medan elektrik. Sama lah dengan sebelah tu sebab dia ada tarikan. Kalau sini positif, maksudnya plat Q ni adalah positif ke negatif? Ya, plat PQ ni positif dan plat P adalah negatif. Jadi boleh Ini pun sama. Ini positif. Yang ini negatif. Okay Jadi ada tarikan. Tarikan medan elektrik pada arah mana? Medan elektrik arah mana? Tarikan medan elektrik. Arah dia mana? Arah medan elektrik. Mana arah dia? Ni sambil belajar lah mana arah medan elektrik? Daripada mana ke mana? Positif negatif ataupun negatif positif? Arah medan elektrik Okay, kita tulis sini Medan elektrik arah dia ialah daripada positif ke negatif. Boleh faham? Kalau arus elektrik arah mana? Arah elektrik arah mana? Arah arus elektrik. Negatif ke? Salah Sama juga. Positif ke negatif. Berlawanan nanti kita panggil ni. Yang berlawanan nanti ialah elektron. Baru ni terbalik. Elektron arah dia daripada negatif ke positif. Ni kamu ni ingat lah. Ada lambat ni. Bila elektron bergerak daripada negatif ke positif, maksudnya terdapat gangguan dalam medan elektrik yang dipanggil sebagai arus elektrik. Itu sebenarnya. Boleh faham Okey, itu sebenarnya konsep yang kita faham lah. Okey, lagi satu kita tengok ni yang dia bagi sini. Pertama kita kata beza keupayaan. Yang kedua dia kata jarak antara plat P dan plat Q. Jarak. Jarak ni maksudnya jarak lah. Daripada sini. Jarak PQ. Apa kamu nampak lah gambar ni? Jarak dia. Sama Boleh Jadi kamu boleh jawab sama lah. Apa yang kamu nampak kamu cakap itu Okey, lagi satu. Dia bagi kekuatan medan elektrik plat P dan plat Q. Jadi kamu tahulah mana yang kuat. Mana kekuatan medan elektrik yang kuat kamu rasa? 6.2 sebab tinggi 3 kilowatt kan? Okey, cuba jawab soalan pertama ni. Cuba jawab, bagi jawapan kamu. Beza keupayaan. Beza keupayaan atas plat P, rajah nombor 1 lebih rendah daripada
Darjah 60. Okey, betul lah jawapan tu kan. Kita tengok nilai ni. Dan lebih rendah kan. Lebih rendah, lebih kecil boleh kan. Ni jadi betul. Boleh kan. Yang kedua. Jarak antara plat gapi dan plat logam pada rajah 61 dan 62 adalah sama. Okey, jarak dia sama. Sebab soalan tu kamu tepat kan. Kamu jawab kan. Kalau kamu jawab dalam soalan esei kan. Kamu kena jawab macam tu. Kalau soalan serutu, kamu boleh ringkas je. Boleh sama saja pun boleh. Ni tak tahu pilih apa tu kan. Cikgu pun dah lupa lah. Pilih apa. Sama je. Boleh. Jadi sama maksudnya ni boleh. Ini untuk soalan serutu boleh. Soalan esei tak boleh buat macam ni kan. Okey, kekuatan medan elektrik. Macam mana pula? Kekuatan medan elektrik antara plat logam P Hmm. plat logam Q pada rajah 61 lebih rendah daripada 6.2. Okey, bagus. Lebih rendah kan. Kekuatannya lebih rendah kan. Ataupun 6.2 lebih daripada. Jadi tu cara dia kan. Okey, ni dapat 3 markah. Ni soalan ni senang yang dapat markah ni. Itu cuma kamu kena faham jugalah kan. Kena ada konsep jugalah. Konsep sikit. Dan soalan ni tak susah sangat lah. Kan. Okey. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey. Tadi kita tengok sini. Dia kata hubungan di antara medan elektrik dengan beza kebayaan. Senang je ni. Apa jawapannya? Nak jawab macam mana? Apabila ataupun macam itulah. Boleh. Semakin rendah kekuatan medan elektrik, semakin rendah beza kebayaan melintasi plat medan. Okey kan. Betul. Tapi sebenarnya kamu cakap tu terbalik. Tapi tak ada masalah. Fizik tak ada masalah kan. Atau kamu kata apabila beza kebayaan rendah, kekuatan medan elektrik rendah. Macam tu kan. Macam tu. Ataupun kamu boleh tulis lagi satu. Ayat, 2 ayat apa dia? Semakin tambah. Macam mana? Semakin bertambah. Tak ada. Dua ayat je dia jawab. Jawapan 2 ayat je. Sebab soalan serutu 2 ayat je. Itu berkadar. Berkadar terus. Boleh juga macam tu kan. Tapi cikgu lebih suka kamu jawab macam ni lah. Apabila bertambah. Boleh kan? Cikgu suka jawab macam ni. Sebab takut nanti kamu. Soalan tu kalau berterus biar ada formula yang menyokong dia kan. Kuat kekuatan dia lah kan. Okey, ni senang. Okey, lagi satu hubungan kekuatan medan elektrik dengan laju ayunan. Jadi dia tak beritahu pun ada laju ayunan. Dia beritahu ke soalan ni? Macam tu. Dia terus bagi soalan je kan? Ya ke? Yalah tengok tengok balik. Memang. Mungkin dalam soalan rubrik tu ada kan? Laju ayunan. Tapi cikgu tak tunjuk ke kamu. Jadi kamu boleh agak lah laju ayunan mana yang lebih. Mana lebih yang masa? Laju ayunan lebih. Dia akan berayun. 6 point? Ya, 6.2 kan? Senang. Jadi jawapan dia, cuba jawab. Apabila? Semakin bertambah laju ayunan, bila peristiwa itu semakin bertambah kekuatan medan elektrik. Okey lah kan? Atau kamu kata apabila kekuatan medan elektrik bertambah, kan? Laju ayunan akan bertambah. Sebab ini dipanggil, dalam kes ni dia, kekuatan medan elektrik ni dianggap sebagai MV, manipulated variable. Dalam untuk kes yang kedua ni. Untuk kes yang kedua ni Untuk kes yang pertama ni, beza kebayaan sebagai pemboleh ubah manipulasi. Sebab dia jadi ni. Boleh faham? Ni. Jadi itulah jawapan dia kan. Itu dah. Apabila beza kebayaan bertambah, laju bertambah. Ni. Cara nak jawab dia lah. Okey, sebelum tu cikgu nak terang sikit tentang bagaimana dia boleh bergerak kan. Okey kan. Jadi dekat mana terhasilnya elektron juga tanya. Okey, kita pergi gambar kita fokus pada gambar 6.1. Kat mana terhasil elektron banyak? Ya, negatif. Jadi dekat plat negatif ni, ini positif. Di sini terdapat banyak elektron. Boleh kan? Boleh kan? Elektron. Dan biasanya wayar ni dibuat daripada penebat. Kenapa kita perlu penebat ni? Dan bola ni disalut dengan bola tu kan? Bola itu disalut dengan logam. Logam supaya dia jadi pengalih. Boleh faham tak? Bola yang lembut ni, dia yang ringan tu disalut dengan logam. Okey Okey, jadi cikgu nak tanya kamu, penebat apa fungsi penebat? Ya, tidak mengalihkan arus elektrik. Jadi bola tu adalah pengalih. Jadi hanya ini saja yang membenarkan arus elektrik mengalir.
Jadi bila kita tolak bola ni ke kiri, jom tunjuk gambarnya ke kiri. Tolak ke kiri maksudnya elektron akan berhijrah, senang. Berhijrah daripada P ke Q. Boleh faham kan? Bila tolak ni ke kiri, kalau cikgu tolak ni kan, E ni hilang pula kan? Tolak ke kiri macam ni, elektron akan berhijrah ke Q ni. Boleh. Bila elektron banyak berhijrah dekat Q ni, jadi dah sama apa? Dia akan jadi sama cas. Cas kan? Cikgu tunjuklah kan. Gambar sikit lah supaya kamu nampak kan. Jadi bila dalam keadaan macam ni, elektron dah banyak dekat sini, betul tak? Kan? Ni yang P tu lah, plat P kan. Plat P. Elektron dah banyak dekat sini. Betul kan? Jadi elektron cas apa? Ya? Ya, elektron cas negatif. Jadi negatif dengan negatif sama cas, betul tak? Jadi sama cas apa jadi? Sini negatif, sini pun negatif. Jadi apa jadi? Apa jadi pada bola ni? Tak ada. Negatif apa jadi? Apa? Kalau negatif bertemu dengan negatif, apa jadi? Bukan, itu darab. Negatif dengan negatif apa jadi? Kalau bertemu. Kamu tak dapat tangkap kot soalan tu. Mungkin tak faham kan? Kamu tahu sebenarnya. Bila negatif bertemu dengan negatif, dia akan apa? Menolak. Boleh? Boleh. Biasa kan? Tak ada masalah kan? Macam magnet lah. Kutub utara dengan utara, dia akan menolak. Selatan. Jadi sama juga ni kan? Dia akan menolak. Bila dia menolak, maksudnya dia akan menolak apa nama benda ni? Apa bola ni ke kanan. Boleh kan? Bila nolak ke kanan, bola ni akan pergi ke kanan. Okey, bila dia pergi ke kanan, cikgu lukis pula, saya lukis ke kanan kan. Elektron ada kisah kan? Elektron semua berhijrah ke terminal positif, betul tak? Elektron akan berhijrah ke terminal positif. Ni wayar dia kan. Dia tak boleh lalu kat wayar tu sebab wayar tu penebat. Dia tak boleh lalu, tak boleh cross wayar tu. Jadi bila elektron tu banyak berhijrah ke terminal positif, bola ni akan bercas apa pula? Jadi bola ni bercas, cas dia adalah negatif, betul tak? Kerana bola ni bercas apa pula? Bila elektron semua pergi ke terminal positif, pindah. Ya, dia positif. Sekarang positif dengan positif apa jadi? Positif dengan positif. Menolak lah, sama cas. Jadi menolak. Dia akan bergerak ke sini pula. Jadi dia akan sentiasa beraya. Boleh tak? Seolah-olah macam bola tu sebagai macam kapal ataupun perahu kapal, dan elektron sebagai penumpang. Nampak soalan tu? Bila sampai ke negatif, elektron tumpang. Lepas tu pergi ke sana, balik. Ada macam tu. Proses akan berulang. Dia macam soalan macam tu kan. Nanti konsep yang ada pada ni lah. Medan elektrik. Ni kawasan ni panggil sebagai medan elektrik lah. Medan elektrik sebab ada tarikan antara terminal positif dengan terminal negatif. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey. Ada lagi? Okey. Okey, stop ya.